Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga anak-anak semua sihat bersama keluarga tersayang. Baik, pagi hari ini tajuk subjek Jawi kita teruskan dengan subjek tajuk yang pertama, bahagian yang kedua, perkataan yang berimbuhan di awal. Bersama dengan Ustazah Fatimah. Baik, adakah semua sudah bersedia? Sebelum tu, kita akan bacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmata anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Seperti yang Ustazah telah bagi tahu, telah maklumkan minggu lepas, terdapat 24 jenis imbuhan yang berada di awal perkataan. Baik, Ustazah telah tandakan dalam buku ini ada 6 imbuhan yang kita telah belajar pada minggu lepas. Yang pertama, kita telah belajar imbuhan ber, diper, juru dan ke. Ada 6 semua sekali imbuhan di awal yang kita telah belajar di dalam video minggu lepas. Baik, bagi minggu ini kita akan teruskan dengan 4 lagi jenis imbuhan yang berada di awal perkataan, iaitu maha, mem dan men. Tanpa buang masa, mari kita lihat contoh di dalam buku teks. Okey, semua pelajar, murid-murid yang Ustazah sayang boleh lihat 9 di dalam buku teks. Bagi imbuhan di awal maha dan contoh bagi imbuhan maha, yang pertama maha guru, maha mendengar, maharaja, maharani. Bagi imbuhan nombor 5, boleh lihat melipat, melayan, melarang, meminum dan melawat. Baik, bagi contoh ayat maha, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar walaupun kita berbisik. Yang kedua, Maharaja Cina mengahwinkan puterinya dengan Sultan Melaka. Bagi imbuhan ayat ketiga, ibu sibuk melayan tetamu yang datang ke rumah. Keempat, Ustaz melarang Abdul Hakim bermain di tepi longkang. Nombor 5, Zaidi terlupa bahawa dia puasa lalu meminum air. Jadi, di dalam muka surat 9 ini, apakah isi penting yang perlu kita beri perhatian? Baik, bagi imbuhan maha, dia terpisah daripada kata dasar yang bermula dengan huruf besar. Di dalam tulisan Rumi, kita akan ejanya dengan huruf besar ataupun kita panggil sebagai kata nama khas. Seperti contoh, Maha Mulia, Maha Esa, Maha Agung dan sebagainya. Baik, Ustazah akan tunjuk contoh di sini. Bagi tulisan Jawi, ejaan Maha Guru, Maha Mendengar, dia adakah eja rapat? Maharani, Maharaja. Okey, seolah-olah rapat tapi tidak ya. Jadi sama juga dengan ejaan dan kata nama khas. Dieja berasingan. Maha Mulia. Satu perkataan. Maha satu perkataan, Esa satu perkataan. Jadi mesti ingat imbuhan maha terpisah. Dia tidak tulis sebelah-sebelah, tidak melekatlah. Tidak tulis satu perkataan, ditulis di dalam 2 perkataan. Baik. Seterusnya, bagi muka surat 10, mari kita lihat contoh bagi imbuhan di awal mem dan men. Bagi imbuhan nombor 1, membaca, memberi, memilih,
dan memakai. Bagi imbuhan men. Nombor 5, mendaki, mendukung, mencuci, mencabut, dan mendidik. Bagi contoh ayat saya suka membaca buku-buku Jawi pada waktu lapang. Ayat kedua, Syafi'i seronok kerana dapat memakai baju baru pada hari raya. Nombor 3, ibu sedang memilih sayur-sayuran yang segar di pasar. Bagi contoh ayat ayat keempat, salah satu kelab di sekolah saya ialah kelab mendaki. Kelima, ibu menyuruh saya mendukung adik kerana ibu hendak solat. Baik, bagi muka surat 10 pula, apakah yang perlu kita beri perhatian? Kata dasar yang bermula dengan huruf H digugurkan atau dibuang apabila dimasukkan imbuhan pem atau mem. Contoh perkataan yang kita eja di dalam Jawi menggunakan huruf P, pa adalah pakai dan pilih. Baik. Contoh perkataan pakai. Macam mana, bagaimana kita nak lihat perkataan ini berubah ataupun di bahagian mana yang perlu digugurkan. Bagaimana yang perlu dibuang. Contoh, apabila kita hendak menambah di hadapan perkataan pakai dengan imbuhan mem tambah pakai, adakah akan jadi mempakai? Ya atau tidak? Okey, baik. Jawapannya adalah tidak. Salah. Salah. Jadi kita perlu huruf H mestilah digugurkan atau dibuang sebelum ditambah imbuhan mem. Imbuhan mem akan tambah perkataan pakai yang telah dibuang huruf H dan akan menjadi memakai. Begitu juga dengan perkataan pilih. Mem tambah pilih, adakah akan menjadi perkataan mempilih? Salah. Jadi, huruf H perlulah digugurkan atau dibuang sebelum ditambah imbuhan mem ataupun pem. Jadi, mem tambah perkataan pilih yang telah dibuang H akan menjadi memilih. Begitu juga yang sama berlaku apabila kita menambah imbuhan pe dan pem untuk perkataan pulih, pukul, pindah atau semua kata dasar yang bermula dengan huruf pa. Okey, tadi saudara tunjukkan untuk perkataan pakai, pilih, pulih, pindah dan sebagainya. Apa-apa kata dasar yang bermula dengan huruf pa, hendaklah kita uh, gugurkan perkataan huruf pa ataupun kita buang dulu huruf pa sebelum kita tambah imbuhan pem atau mem sahaja. Untuk imbuhan pem dan mem sahaja. Baik, boleh faham semua anak-anak? Okey, Ustazah harap pembelajaran pada hari ini sedikit tetapi memberi manfaat dan berkat ilmu yang kamu boleh amalkan sehingga bila-bila. Jadi itu saja pembelajaran pada hari ini. Ada 4 sahaja jenis imbuhan. Okey, boleh rujuk di dalam buku teks juga. Wallahu alam. Kita tutup kelas kita pada hari ini dengan doa selepas belajar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu faradudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi